Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Mr. Trainer, Cikgu MK, pegawai SSTP, WP, serta rakan-rakan pengamal digital yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Ilmu kita pada kali ini. Sebelum saya memulakan, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dr. Razila binti daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia Cyberjaya. Pada kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan satu apps yang biasa saya gunakan. Mungkin juga kepada anda sama ada yang sudah biasa ataupun masih baru mengenali apps ini. Ya, saya kira apps ini sangat bermanfaat kepada saya bagi mengurus kerja harian saya. Seperti yang kita maklum bahawa Google Workspace telah menyediakan pelbagai keistimewaan yang sangat user friendly. Jadi terpulang kepada tujuan kita lah, sama ada untuk menjadikan apps ini sebagai satu pengumpulan evidence, especially guru-guru atau pegawai-pegawai yang ingin memohon cemerlang kenaikan pangkat ataupun interview. Ya, inilah platform yang kita gunakan bagi tujuan pengumpulan ini. Selain daripada mengumpul bahan secara hard copy, kita perlu juga mengumpul bahan-bahan daripada soft copy kerana ia sangat membantu kita untuk mengumpul bahan yang secara presentable, ya, cantik layoutnya, dan juga yang penting ia sangat mesra pengguna. Jadi untuk kali ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan belajar asas Google Site. Ya. Baik, saya kongsikan sedikit pengenalan untuk apps ini, iaitu Google Site. Untuk permulaan, kat sinilah belajar asas Google Site, dan saya berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Malaysia Cyberjaya hampir 14 tahun, dan sebagai pengenalan kepada Google Site ini, seperti saya nyatakan tadi bahawa Google Space ini adalah satu ruang maya yang boleh digunakan sebagai laman web yang disediakan oleh Google sendirilah, ya, yang juga kita boleh membolehkan pengguna ataupun saya sendiri membuat pelbagai aktiviti. Ya, cadangan yang saya masukkan kat sini ialah sebagai portfolio pelajar khusus pada guru-guru lah, ya, dan kita boleh menjadikan laman ini untuk penceritaan digital, ya, dan juga dokumentasi digital seperti yang saya sebutkan tadi, untuk persembahan, untuk memohon kecemerlangan seperti yang saya nyatakan. Kita boleh menggunakan web ini untuk presentation, ya, dan yang penting ia adalah sangat fleksibel, sangat luas, di mana semua bahan-bahan lain yang boleh kita masukkan di dalam Google Site ini, sama ada YouTube, sama ada video, maps dan sebagainya, ya, yang boleh di-embed ke dalamnya sangat mudah, ya, dan sangat mesra kalau kita nak menggunakannya. Dan apa daripada perkongsian ini, sebenarnya apa yang ingin kita perlu kuasai ataupun kriteria kejayaan apa yang boleh kita capai. Untuk perkongsian ini saya lebih memfokuskan kepada kita kena tahulah fungsi insert, pages dan juga themes, menu yang ada di dalam Google Site ini secara basic, ya, dan seterusnya bagaimana nak memasukkan title, logo dan image, ya, dan bagaimana nak menukar image, warna, header, dan yang penting kita kena tahu fungsi button yang ada dalam menu ini, ya. Dia sangat bermanfaat lah untuk kita pergi kepada bagaimana kita nak share, nak berkongsi dengan rakan-rakan kita yang lain, ya. Untuk paparan seterusnya ini saya ingin membuat perkongsian ini sebenarnya dalam bentuk hands on, lebih bermakna, ya. Jadi saya ingin mengajak rakan-rakan pengamal digital ini ke Google Site yang saya ingin kongsikan ini,
Ya, sebelum itu um, saya stop lah dulu presentation saya ini kerana kita akan pergi kepada hands on ya. Okey, baik. Saya akan memulakan bahagian perkongsian ini dan kita akan pergi kepada permulaannya. Kita pilih inilah ya, kita pilih Gmail yang sesuai untuk kita memilih apps yang kita akan guna pakai dan kita pergi, yang pentingnya kita ada akaun MOE dan sebagainya ya. Dan kat sini untuk pertamanya kita akan pergi kepada Google Apps yang 9 titik ini, kemudian kita pilihlah apps yang ingin kita gunakan. Saya tentunya pasti memilih site ni lah ya. Dan ni kita sudah berada di menu site dan kita memilih start a new site ini kepada blank ya. Sudah terpapar paparan Google Site di ruangan depan ini ya. Baik. Untuk menu yang pertama ini telah menunjukkan title site. Jadi kita akan meletakkanlah tajuk yang sesuai kat sini. Kemudian kita meroka pula ke laman depan ini di mana kita boleh memasukkan logo di sini ya. Jika ada keperluan lah. Dan saya akan tunjuklah macam mana kita nak masukkan logo ini. Dan di ruang depan ini adalah page yang kita boleh tentukan tajuk ataupun title kita ya. Kalau dekat sini kita tengok kita boleh menukar image ya. Ada menu image di sini, sama ada kita nak upload ataupun kita select daripada mana-mana yang ada di dalam paparan disediakan. Dan juga kita boleh memilih header type ini ya, sama ada dalam bentuk banner, bentuk besar ataupun kecil ya. Kemudian kita beralih pula ke menu sebelah kanan ini. Kalau kita tengok ada 3 menu yang telah ditentukan di sini ya. Yang pertama adalah insert. Apa yang ada di dalam insert ini? Dia ada text box. Kita boleh menulis dalam paparan kita perlukan. Ada image, kita boleh masukkan image dan sebagainya. Kita boleh embed daripada link dan sebagainya, dan juga pilihan daripada drive itu sendiri. Kemudian kita pergi kepada content blocks, iaitu layout yang boleh kita pilih untuk kita memasukkan bahan supaya jadi lebih menarik lagi ya. Kemudian kalau kita tengok di sini ada 9 pilihan layout yang boleh kita tentukan, sama ada teks yang bersesuaian dengan kehendak kita lah. Dan menu seterusnya di bawahnya adalah yang boleh kita pilih. Fokus saya pada mana ini adalah pada button ini ya. Kita tengok macam mana button ini berfungsi dan yang lain-lain ini semuanya aktif dan boleh diguna pakai, sama ada YouTube, calendar, maps, docs, slide, sheets, forms dan charts ya. Jadi semua menu-menu ini boleh kita ambil dan kita guna ya. Baik, kalau kita pergi kepada pages ni pula ya, kita boleh menentukan untuk menambah new page ataupun page di muka surat yang lain dah ya, di paparan lain ya. Jadi dengan hanya menekan menu ini sahaja ya. Kemudian kita boleh filter lah pages kita dalam bentuk apa yang kita mahukan ya. Ada duplicate page kat sini, ada properties dan juga add sub page. Kita boleh buat sub page pula. Dan yang menu yang ketiga ialah themes. Themes ini telah memaparkan pelbagai pages yang page yang simple untuk kita masukkan image-nya. Contoh di sini kalau saya nak menukar warna ya, kita boleh membuat pilihan di dalam paparan depan ini ya. Dan juga pelbagai jenis tulisan yang telah disediakan, kita boleh memilih tulisan, bentuk tulisan yang ada, sama ada mengikut kegemaran kita lah ya. Kalau yang ini kita boleh menukar fungsi color dan juga bentuk tulisan yang kita suka ya. Okey, saya hanya memberi contoh lah dekat sini ya. Yang page title ni boleh bertukar warna dan sebagainya. Ini ialah menu-menu yang telah disediakan. Okey, baik.
Seterusnya kita akan pergi kepada permulaannya lah. Kalau kita tengok di atas sebelah kiri ini, ya, untitled site, dan di sebelah kanan ini menunjukkan pelbagai lagi menu yang disediakan. Ada lambang share dengan kawan-kawan yang lain ataupun dengan rakan yang lain, dan juga ada menu setting dekat sini. Ada juga more di sebaliknya, ya. Ada 3 titik ini dan pelbagai menu yang boleh kita jadikan bahan ini lebih fleksibel dan lebih luas lah. Ya, ada boleh kita boleh buat make and copy dan sebagainya. Okey, baik. Kita akan pergi kepada title site ini. Boleh kita pilih apa-apa saja tajuk lah. Dekat sini saya akan memberi contoh, ya, untuk kita memulai atau kita nak membangunkan Google site ini. Saya akan beri contoh dekat sini ialah anugerah trust. Dan apabila kita kesal, kita masukkan di dalam page ini secara automatik, tulisan yang kita dah letak sebagai title itu sudah berada di dalam muka depan ini. Dan kalau kita pergi ke sini, dia telah menunjukkan add logo. Bolehlah kita tambah logo dekat sini. Kita pergi kepada setting, kita pilih brand image, images kat sini, sama ada dalam bentuk upload ataupun select. Kalau upload kita ambil daripada komputer kita sendiri, ataupun kalau kita select kita boleh ambil daripada mana-mana yang ada dekat sini. Ya, kalau tengok contoh yang ada dalam Google Drive saya ini, pelbagai pilihan image yang boleh saya pilih, ya. Ada juga daripada link, tapi saya tak adalah mana link yang boleh dimasukkan, ya. Ataupun Google Image, typekan saja image yang kita boleh ambil daripada Google Image ini dan foto, ya. Okey, baik. Di sini saya nak pilih logo yang dah memang saya nak upload daripada laptop saya sendiri. Saya nak pilih logo ini, ya, logo Kementerian Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi secara automatik telah masuklah logo di sebelah kiri ni, ya. Okay, baik, saya tutuplah sini. Saya dah masukkan logo, ya, untuk pelajar-pelajar daripada IPGM ataupun Institut Pendidikan Guru, ya. Dan seterusnya saya ingin menukar image kepada muka depan ini, ya, paparan ini. Sama ada dua lah tadi, sama ada daripada upload ataupun select. Saya nak pergi select ni dulu lah, nak tengok apa pilihan image yang telah disediakan daripada galeri ini, ya. Okey, sekarang saya nak pilih gambar yang saya menjadi pilihan saya. Saya select di sini. Okey, sudah bertukar gambar buku dan gambar iPad kat situ, ya, kan. Okey, baik. Dan saya nak tukar header pula. Saya nak tengok dalam bentuk mana yang lebih menarik. Kalau bentuk cover, dia lebih besar lah kat sini, ya. Ataupun large banner, begini paparannya, ataupun dalam bentuk banner. Baik, sekarang saya nak pilih dalam bentuk banner ni lah, ya. Dan saya nak tulis, nak letakkan tajuk besar di sini. Kalau dah berkaitan dengan anugerah khas, saya nak masukkan dekat sini ialah tokoh. Contoh saja ni, tokoh Pelajar Cemerlang. Okey, ini adalah tulisan ataupun font yang dah tersedia kat sini, ya. Kalau kita tengok di atas sini, dah disediakan menu untuk kita membuat pilihan sama ada tulisan ini kita nak tukar ataupun kita nak tukarkan, ya. Kalau misalnya dekat sini saya pilih tulisannya ini dan kita nak tukar font size-nya, kecilkan sedikit, kita ambil dalam okey. Kita boleh tukar sama ada kita nak boldkan tulisan ini ataupun kita nak telikkan ataupun boleh kita underline dan sebagainya. Nak letak emoji, boleh ada emoji di sini. Kita nak letak persesuaian dengan tajuk kita ini, ya. Apa yang kita nak letak kat sini, satu pemilihan ataupun ketokohan yang ada yang perlu kita letak ini pun boleh, tapi tak sesuai lah
sebab kita dah letakkan tulisan tadi. Jadi saya nak undo balik dah. Ya. Ataupun kita nak okey, kita tengok kepada 3 titik ini. Dan ada tulisan kita ini, kita nak letak alignment dia tengah tepi dan sebagainya lah. Dan yang ini seperti biasalah, kita boleh masukkan menu-menu yang lain yang saya buat. Ya. Okey, baik. Sekarang saya nak pergi kepada insert ini dan saya nak masukkan image sebenarnya ya. Image ini saya nak ambil daripada apa yang ada di dalam laptop saya ni lah. Saya nak letakkan gambar saya sebenarnya. Okey, dah ada di sini gambar saya. Kita boleh kecilkan gambar ini. Ini kecil sangat pula ya. Okey. Setakat ini saya rasa saya dah sesuai. Kemudian saya nak letak kat sini. Masuk gambar saya besar. Okey, nak kecilkan sikit. Besar sangat. Kecil sangat. Okay, saya nak kecilkan sikit. Tak bersesuaian kat sini. Ya, kita alihkan sikit gambar ni di sini. Kita besarkan sikit. Okey, ya. Dan ini kita besarkan sikit lah supaya dia sesuai dengan contoh tulisan yang kita dah pilih. Okey, saya anjakkan ke tepi sikit sini gambar saya ni, image saya ni. Kemudian yang ini kita besarkan sikit lah. Okey. Baik, dah tersedia paparan ini untuk pemilihan tokoh pelajar cemerlang anugerah khas ya. Okey, sekarang kita pergi kepada kita nak jadikan video kita nak jadikan kita nak masukkan text box. Contoh, masukkan teks kat sini. Ciri-ciri pelajar yang dipilih. Okey. Ya. Kita ni lah, pergilah alignment kat sini. Kita nak letakkan sama ada dia ni kedudukan di center atau maknanya saya letak kat tengah kat sini ya. Kemudian kita masukkan content block ni. Tadi kita boleh pilih lah layout kat sini yang persesuaian yang kita nak masukkan ya. Okey. Ciri-ciri pelajar yang dipilih. Kita letak kat sini. Apa ciri-ciri yang sesuai lah kita nak letakkan dalam kita punya konten ni. Ya, okey, baik. Kat sini kita nak masukkan saya nak pilih kat sini select image. Kita nak cari image pelajar cemerlang kartun contoh. Pelajar cemerlang kartun. Ada ke kat sini pelajar cemerlang kartun? Ada contohnya, kita ambil lah contoh-contoh pelajar cemerlang. Okey, kita masukkan dalam ni. Okey, dah masuk lah contoh pelajar cemerlang kat sini, kita ambil ya. Kat sini apa yang ada dalam ciri-ciri pelajar ini? Ya, dia seorang yang berdikari. Contoh, ini contoh sajalah. Baik. Sekarang kita nak tengok selain daripada yang kita terakan gambar kat sini, kita nak tengok bagaimana kita boleh menggunakan fungsi kat sini menu yang ada sebelah kanan ni. Sekarang saya nak menggunakan saya nak pilih setting, saya nak pilih button ini. Saya nak pergi insert button untuk apa arahan seterusnya. Ya, okey, baik. Dekat sini saya nak namakan insert button ni sebagai kita nak cari YouTube pelajar ini. Ya, kita tulis kat sini arahan kita ialah arahan kita ialah
Sila ke YouTube saya. Sila ke YouTube. Okay. Maknanya saya dah sediakanlah dalam YouTube saya tu apa ni ciri-ciri pelajar kepada pelajar yang saya dah pilih ini. Ya. Kat sini bagaimana saya nak dapatkan link ni? Kita pergilah kepada saya punya, kita cari dalam Telegram lah. Kebiasaannya kita akan cari YouTube ataupun yang ada di dalam bahan yang sesuai lah dengan kita, ya. Kita nak pergi YouTube ni, contoh saja ya. Saya ambil lah contoh ini. Bagaimana kita nak memilih ciri-ciri pelajar cemerlang tadi. Okey, saya ambil, copy, kemudian kita masukkan di dalam saya masukkan dalam tadi ya. Anugerah ni tadi. Kemudian kita paste lah link ni, ya. Okey, kita insert. Okey, dah tertera perkataan sila ke YouTube saya tadi. Bermakna dah ada bahan ataupun saya dah buatkan perkongsian berkaitan dengan pelajar ini ada di dalam YouTube tadi. Okey, bagaimana kita nak melihat ini, ya, sila ke YouTube ini. Bahan-bahan yang daripada YouTube tu kita pergi kepada ni, preview. Okey, ya, satu arahan dekat sini, menu arahan, pergi preview dan kita boleh tekan ataupun kita boleh pergi kepada YouTube kita ni. Okey, kita tengok ya apa yang ada dalam. Ini contoh saja YouTube ni. Bermaksud dah ada di dalam video ini. Ini contoh saja ya. Okey, baik. Saya tutup. Okey, ya. Baik, saya pergi kepada editing balik. Sebab kita nak edit balik lah. Ini adalah paparan yang kita nak membina atau membangunkan Google Site tadi, ya. Kemudian seterusnya kita nak kita pergi kepada boleh create baru themes ini. Ini secara basic lah ya, saya dah tunjukkan tadi bagaimana kita nak pergi kepada okey. Baik. Seterusnya kita nak tengok pula bagaimana kita nak berkongsi ya apa yang telah kita bangunkan hari ini. Kita pergi kepada setting, kita pergi kepada announcement banner, kemudian kita pergi kepada ni message sini, announcement. Kita nak announce bahawa kita boleh ada satu link lagi yang boleh kita pergi, ya. Okey, baik. Announce ini tadi saya dah tulis sila ke YouTube saya. Okey, sekali lagi lah kita tulis sila ke laman saya. Contoh ni tau. Okey, kita pergi pada button label ni, kita tekan sila klik. Maknanya ke laman saya tadi, sila klik lah. Kemudian bagaimana nak dapatkan link ini? Okey, kita pergi balik semula di mana yang link kita letakkan tadi. Ya, contoh dekat sini saya ambil mana contoh yang bersesuaian dengan ini. Ya, okey, baik. Saya ambil contoh ini. Okey, kemudian kita pergi kepada anugerah. Okey, ya, anugerah tadi. Okey, kita letakkan link kat sini lah. Tu. Okey. Ya. Kemudian okey. Kita dah boleh pergi kepada link yang saya dah bagi ini tadi. Dan kita tengok lah. Ya, kita cuba preview. Ada tak? Tu dia. Kita preview dan kita nak klik pada arahan sila ke laman saya tadi. Ni dia.
Ya, dah ada di atas ini dan kita cuba klik ke mana perginya link yang kita dah masukkan dalam announcement tadi tu. Ya. Okey, kita tengok. Ni ialah redirecting to you HTTP kepada HTTP. Ya. Dan masih berpusing lagi dah kat situ. Ya, nanti mungkin ambil masa sikit untuk pergi kepada laman yang telah yang saya pilih tadi, ya, kepada redirecting to you to HTTP BIT tadi. Okay, masih lagi loading. Kita tunggu sekejap lah bagaimana keberkesanan kita menggunakan link itu tadi, ya. Okay, sekejap kita ambil masa. Menunggu untuk sampai kepada link yang telah saya klik tadi. Okay. Nampaknya pilihan link yang saya tentukan tadi tu mungkin internet kurang ya dekat sini. Jadi pilihan yang saya buat tadi tu tidak menepatilah. Sila klik ke laman saya tadi dan masih lagi berpusing kat sini. Ya. Okey, baik. Ini ialah laman yang telah kita bangunkan secara basic dah untuk website ini, dan saya tutup kembali dan kita tengok kita boleh edit lagi dekat sini. Ya. Kita boleh masukkan apa-apa lagi, kita embed bahan lagi yang ada dekat sini. Dan kalau kita tengok tadi apa kriteria kejayaan kita, kita boleh memasukkan title, logo dan image tadi. Kita boleh masukkan pages dan fungsi button, dan kita boleh berkongsi, ya. Kita boleh berkongsi bahan yang telah kita buat ini ataupun kita bangunkan ini, ya. Okey, baik. Dan satu lagi saya nak kongsi layout, ya. Tadi saya dah sebut pasal layout. Okey, kat sini contoh layout yang ada, ya. Okey. Ini adalah layout yang pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Tengok pelbagai bentuk dan kedudukan yang kita boleh pilih, ya, untuk kita masukkan bahan-bahan ini. Dan sekiranya kita tidak mahu, ya, kepada layout ini, kita boleh deletekan saja. Ya, kita boleh deletekan sajalah. Ataupun kalau kita dah berkenan, kita suka dengan pilihan ini, kita boleh guna pakai. Kita boleh upload image contohnya. Carilah image yang ada di dalam yang telah disediakan ini. Contohnya Google Image. Saya nak cari picture di okay, contohnya. Baik, kita cari kat sini. Okay, tengok. Dah ada laman yang boleh Google Image yang boleh kita dapatkan kat sini, dan kita boleh masuk. Okay, contohnya saya nak pilih yang ini, ya, saya nak pilih yang ini. Kemudian kita insert sajalah. Kita dah masuk kat sini. Nanti dia akan masuklah dalam ruang yang kita dah pilih ni. Mungkin internet tak berapa kuat ni, masih lagi belum masuk pilihan kita tadi. Okay, tak apa, kita pilih lagi sekali. Select image dan kita pilih dah daripada picture add picture clip. Okay, ya, kita tak keluar pula. Okay, buat balik. Okay, Google Image. Okay, sedap. Picture di add. Ya, kita boleh pilihlah image kat sini. Tak apalah, saya ambil yang mudah lah, yang ada depan sini. Ya, okey, kita ambil yang ini, kita insert.
Tengok berjaya ke tidak masuk. Tu dah masuk ya. Dekat sini kita boleh tulis lah apa yang pilihan yang ni. Kalau contoh atas kita tulis tadi anugerah khas tadi, pelajar itu dia berdikari. Yang ini berdasarkan pada gambar kartun ni kita masuklah dia ni seorang pelajar yang yang khusyuk, yang mendengar uh, mendengar nasihat. Okay. Ini ciri-ciri pelajaran contoh ya. Ini adalah contoh lah. Dan sekiranya kita nak tukar style pun boleh tukar. Tukar style pada layout yang perlu kita pilih. Ya, kalau ini bersesuaian dengan kita ataupun tukarlah macam mana-mana yang boleh kita fikirkan seronok untuk kita menjadikan kita memilih ya. Okey, baik. Kat sini image, contohlah saya nak pilih yang ini, nak masukkan image. Tu di belakang. Ya. Okey, tadi ciri-ciri pelajar cemerlang. Yang pertama dia mendengar nasihat. Yang kedua dia apa ni? Baik hati. Ya, ini pelajar itu. Jadi kita masukkanlah gambar yang bersesuaian kat sini. Ya. Okey, dan begitulah seterusnya yang ada dekat sini. Kalau tak mahu layout yang kita dah pilih ini boleh deletekan saja. Ya. Okey. Itu sedikit perkongsian yang berkaitan secara basic lah. Ya. Okey, satu lagi saya nak tunjuk yang pada preview sini tadi. Okey. Preview sini tadi, okey, bila kita dah membuat bahan-bahan yang kita dah masukkan, jadi kita boleh melihat balik apa yang telah kita hasilkan ini secara preview lah. Ya, dan kalau kita tengok preview yang telah disediakan dekat sini ada 3 cara. Ini secara large screen. Ni paparan ni memang besar lah ni. Ya. Okey, yang kedua secara tablet. Kita boleh melihat hasil kita ni tadi dalam bentuk tablet. Ya, dan yang ketiga kalau kita menggunakan phone. Ya, ni bayangkan kalau kita menggunakan phone, kita membinakan, ya, kita membangunkan website yang basic ini. Ya, jadi saya kira untuk permulaan ataupun untuk basicnya inilah sedikit perkongsian yang saya cuba kongsikan. Ya, jadi saya stop untuk presentation saya dekat sini dan kita pergi sedikit lagi dah daripada apa manfaatnya kita menggunakan Google Site ini ya. Baik, kita tengok sedikit lagi berkaitan dengan okey ya. Ini adalah sedikit cadangan yang boleh kita guna pakai apabila kita menggunakan website ya. Apa yang boleh kita bangunkan daripada apps ini ya. Yang saya dah buat tadi tu adalah secara basic saja dan kita telah menggunakan menu-menu yang telah disediakan ya. Baik, yang untuk seterusnya kita boleh membangunkan pelbagai bahan ataupun kita membangunkan bahan ini untuk kegunaan ini lah. Contohnya untuk kita mencipta ilustrasi dan grafik, kita boleh mencipta infografi, kita boleh mencipta kad, bahan poster dan bahan promosi ya. Daripada website ini ya, dia sangat fleksibel dan sangat luas mesra pengguna dan kita boleh melaksanakan projek pendidikan secara kreatif, projek kerjasama ataupun kolaboratif dengan mana-mana rakan dan sebagainya. Dan kita boleh mencipta lembaran kerja dan aktiviti pendidikan dan kita boleh mencipta kartun dan karikatur yang mudah, pengecaman huruf dan nombor boleh kita gunakan website ini ya. Bahan pembelajaran secara visual, lembaran kerja interaktif dan rakaman visual. Proses sains ini boleh mata pelajaran cikgu-cikgu boleh menggunakan website ini ya, yang sangat bermanfaat kepada kita lah. Tadi
apa secara yang saya telah kongsikan tadi tu, kita boleh publish atau kita boleh kongsikan, ya. Saya di bahagian ada untuk publish tadi tu, kita boleh publish bahan yang telah kita bangunkan ini, ya. Jadi untuk ini saya rasa inilah sahaja sedikit perkongsian berkaitan dengan Google Site yang saya cuba bangun dan saya cuba kongsikan dengan pengamal digital semua, ya, dalam Alam Maya ini, ya. Okey, baik. Saya rasa itu saja dan saya ingin memudahkan perkongsian saya ini dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih.